Untuk perkembangan berita dari Sabah, kita berlintas langsung ke studio berita RTM di Kota Kinabalu bersama dengan Mazrona Kaninggalan. Silakan Mazrona. Terima kasih Dilaila. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sebanyak 5,940 premis makanan di Sabah telah memasang papan tanda larangan merokok mengikut spesifikasi ditetapkan. Jumlah itu sebahagian daripada 7,119 premis makanan yang diperiksa Jabatan Kesihatan Negeri Sabah sejak penguatkuasaan pendidikan larangan merokok di premis makanan dilaksana di negeri ini Januari lepas. Menteri Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat Sabah Datuk Frankie Poon Min Fung berkata sepanjang tempoh itu sebanyak 478 notis amaran telah dikeluarkan kepada premis yang tidak memasang papan tanda larangan merokok. Manakala 59 notis amaran diberikan atas kesalahan merokok dalam premis makanan. Sementara itu setakat Disember ini sebanyak 403 aduan diterima JKNS dan telah diambil tindakan. Saya menyuruh kepada semua rakyat agar bekerjasama dengan pihak berkuasa agar larangan merokok di tempat makan dapat dilaksanakan dengan baik. Datuk Frankie pun berkata demikian kepada pemberita selepas melakukan tinjauan pelaksanaan larangan merokok di kedai makan di Jalan Gaya Kota Kinabalu yang turut dihadiri Pengarah Kesihatan Negeri Datuk Dr. Christina Rundi. Bermula 1 Januari 2020, penguatkuasaan penuh akan dijalankan mengikut peraturan 11-1 iaitu kesalahan merokok boleh dikompaun RM250 dan jika gagal menjelaskan kompaun denda sehingga RM10,000 atau penjara selama tempoh tidak melebihi 2 tahun. Manakala di bawah peraturan 12, pemilik premis yang gagal mempamerkan tanda larangan merokok mengikut spesifikasi ditetapkan atau gagal memastikan kawasan tempat makan bebas daripada aktiviti merokok boleh didenda tidak melebihi RM50,000 atau dipenjara selama tempoh tidak lebih setahun. Musim cuti sekolah diteruskan dimanfaatkan pelbagai pihak untuk menganjurkan program berkatan beramai-ramai. Di Surau Al-Furqan, Kampung Sim-Sim Sandakan, lebih 100 kanak-kanak menyertai program berkatan berjemaah secara percuma. Program diorang kali ini diadakan surau berkenaan dengan kerjasama Majlis Ugama Islam Sabah MUIS, Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Tanjung Papat dan Persatuan Penduduk Kampung Sim-Sim Sandakan. Ia dirasmikan Menteri Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat Sabah yang juga Adun Tanjung Papat Datuk Frankie Poon Min Fung. Ketika ditemui pemberita, Datuk Frankie menyambut baik pelaksanaan program itu kerana landasan terbaik dalam memperkukuh kerjasama dan hubungan silaturahim dalam kalangan masyarakat setempat. Saya rasa dan saya juga menyokong program ini tahun-tahun lah. Saya sudah tadi janji bertahun-tahun lagi apabila program begitu yang minta saya bantuan memanglah saya menyokong ini program. Sementara itu, program berhatan berjemaah ini diharap dianjurkan setiap tahun kerana dapat meringankan beban ibu bapa yang kurang berkemampuan untuk menghatan anak masing-masing. Ibu bapa sangat teruja dengan program ini, yang mana program ini adalah menunaikan syariat berkatan untuk kebersihan, kesucian anak-anak kita. Di mana kita akan mengadakan tahunan untuk macam contoh ini bersunat berkatan ini. InsyaAllah kita akan lakukan lagi lah. Meringankan beban ibu. Mengurangkan beban ibu bapa. Kami penduduk Melayu Kampung Melayu Bumi Putra, Kampung Sim-Sim amat-amat berterima kasih dan sangat-sangat berterima kasih kerana dapat meringankan beban ibu bapa untuk program berkatan. Terima kasih banyak-banyaklah kepada dia. Kalau boleh tahun-tahun, jadi senang orang kampung kan meringankan beban untuk ibu bapa lah. Sebelum upacara berhatan, kesemua peserta berhatan dimandikan beramai-ramai menggunakan hos jentera bomba dari Balai Bomba dan Penyelamat Sandakan. Setiap anggota tentera harus mempamerkan tahap disiplin tinggi dan sentiasa menjaga imej baik Angkatan Tentera Malaysia ATM kerana ia merupakan tonggak utama profesion ketenteraan. Panglima Tentera Darat Jeneral Tan Sri Haji Ahmad Hasbullah Haji Muhammad Nawawi berkata tahap disiplin yang tinggi dalam kalangan anggota tentera yang profesional dan berwibawa amat penting bagi memastikan kekuatan pasukan pertahanan demi menjamin kedaulatan negara.
Jeneral Tan Sri Haji Ahmad Hasbullah menyatakan demikian ketika berucap dalam upacara perbarisan penghargaan Pegawai Kanan Tentera Darat Malaysia sempena persaraan Major Jeneral Datuk Zulkafli Rahmat dan Major Jeneral Datuk Pahlawan Haji Muhammad Anwar Rijaluddin di Padang Kawat 6 Regimen Artileri Diraja Kem Lok Kawi, Kota Kinabalu. Upacara perbarisan ini disertai 6 kontingen melibatkan 22 pegawai dan 518 anggota lain-lain pangkat yang diketuai Pegawai Pemerintah Batalion ke-22 Regimen Askar Melayu Diraja RAMD, Lieutenant Colonel Rizwan Abdullah. Major Jeneral Dato' Zulkafli berkhidmat selama 41 tahun dalam Tentera Darat Malaysia TDM dan akan bersara wajib pada 20 Mac tahun depan. Tempat beliau digantikan Major Jeneral Abdul Malik Jiran berkuat kuasa 15 Ogos lalu. Sementara itu, Major Jeneral Dato' Pahlawan Haji Muhammad Anwar yang telah berkhidmat selama 42 tahun akan bersara wajib pada 25 Mac tahun depan. Tempat beliau digantikan Major Jeneral Dato' Haji Zarondin Muhammad Amin berkuat kuasa 10 September lalu. Terdahulu, Major Jeneral Dato' Zulkafli dan Major Jeneral Dato' Pahlawan Haji Muhammad Anwar turut diiringi dalam upacara khas street lining sempena persaraan mereka. Polis masih menjejaki 4 lagi suspek dipercayai geng lius berumur lingkungan 20-an yang disyaki terlibat dalam kegiatan pecah rumah dan curi kenderaan, manakala 4 yang lain sudah ditangkap dan kini direman sehingga esok. Ketua Polis Daerah Kota Kinabalu SCP Habibi Haji Majinji berkata suspek yang direman terdiri daripada seorang lelaki warga negara Indonesia berumur 24 tahun, seorang lelaki tempatan 23 tahun dan 2 orang wanita tempatan masing-masing berumur 20 dan 21 tahun. 3 daripada mereka juga didapati positif dadah, manakala seorang suspek wanita tiada rekod jenayah. 2 suspek yang merupakan pasangan kekasih berjaya ditangkap di Bukit Putramas Telipok pada pukul 4.15 pagi, manakala 2 lagi ditangkap pada 11 petang hari yang sama di sebuah kedai emas di Kota Kinabalu. Diorang geledah semua di kawasan di dalam rumah tersebut. Masa penggeledahan tu diorang ambil apa-apa barang yang berharga termasuk anak kunci sekiranya kereta ada di pouch rumah berkenaan. SCP Habibi berkata dengan tertangkapnya ahli geng lius, polis percaya telah berjaya menyelesaikan 15 kes pecah rumah dan curi kenderaan membabitkan kerugian hampir RM700,000. Kes disiasat di bawah Seksyen 457 Kanun Keseksaan dan Seksyen 379A Kanun yang sama. Dalam kejadian 2 September lepas, seorang lelaki tempatan membuat aduan polis kerana kediamannya di Taman Cerah Kota Kinabalu dipecah masuk kira-kira pukul 9.40 malam. Beberapa barang kemas, wang tunai dan kunci kereta berserta sebuah kenderaan dilaporkan hilang dengan jumlah kerugian RM80,000. Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional JPNIN Sabah merancang untuk mengaktifkan semua kawasan rukun tetangga KRT di Sabah tahun depan. Rancangan itu termasuk mengadakan latihan secara berterusan kepada KRT yang tergolong kurang melaksanakan pelbagai program. Pengarahnya Delin Layet Blon berkata usaha itu bagi memastikan 1057 KRT di negeri ini aktif menjalankan pelbagai program dan aktiviti berkualiti yang memberi manfaat kepada masyarakat setempat. Kita tidak mahu rukun tetangga di negeri Sabah ini dilihat dari segi kuantitinya. Kita nak melahirkan semua KRT yang telah diwujudkan di negeri Sabah ini memberi kualiti yang amat baik. Khasnya dapat melaksanakan program yang mendatangkan manfaat dan faedah kepada masyarakat setempat. Beliau ditemui media di Keningau dalam program Senam Robek Perpaduan dan Gotong Royong Sayangi Keningau, anjuran Pejabat Perpaduan Keningau, Pejabat Daerah Keningau dan Majlis Daerah Keningau. Untuk memantapkan lagi KRT di negeri ini, katanya JPNIN Sabah juga merancang mengadakan perimpunan bersama semua pengerusi KRT untuk mendengar sendiri amanat Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Panglima Haji Muhammad Syafiee Abdal. Mengenai program yang dihadiri lebih 1,000 peserta tersebut, Delin memuji usaha KRT dalam daerah Keningau melaksanakan pelbagai program bermanfaat ke arah perpaduan, kebersihan dan kesejahteraan rakyat.
Persatuan Kebudayaan Kadazan Dusun Sabah KDCA terus komited membangunkan industri pelancongan. Ia selaras pelan transformasi kerajaan untuk menjadikan perkampungan budaya Hongkot Koisaan KDCA Penampang sebagai destinasi pelancongan yang mesti dilawati pengunjung sama ada dari dalam mahupun luar negara. Presiden KDCA Tan Sri Joseph Pairin Kitingan yakin usaha itu mampu meningkatkan lagi imej serta kualiti produk dan perkhidmatan pelancongan di Sabah. Dalam masa sama, ia mampu menjadi platform kepada usahawan tempatan untuk mempromosikan produk pelancongan unik kepada masyarakat luar sekaligus menyumbang kepada pembangunan ekonomi negeri. Kita ini begitu mementingkan industri pelancongan kerana ianya banyaklah kesan yang baik, manfaat yang baik untuk semua yang terlibat, semua industri dalam soal ekonomi. Beliau bercakap kepada pemberita selepas merasmikan penutupan Festival Makanan Sabah, Karnival Inap Desa Sabah dan pelancaran portal experience-sabah.com di KDCA Penampang. Terdahulu dalam ucapannya, Tan Sri Pairin mahu festival seumpama diteruskan setiap tahun bagi memastikan kemampanan industri pelancongan berasaskan makanan, industri pelancongan inap desa mahupun perkhidmatan tempahan pelancongan dalam talian. Festival selama 4 hari bermula Jumaat lalu berkenaan bertujuan memperkenalkan industri pelancongan berasaskan makanan, inap desa serta pakej-pakej pelancongan yang ada. Ladang anggur dan pokok tin atau figs milik seorang pengusaha tempatan, John T. Enggihon di Kampung Bantayan Tamparuli menarik perhatian rombongan ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Selangor, Darul Ehsan yang meluangkan masa melawat ladang berkenaan. Rombongan seramai 20 orang yang diketuai Pengerusi Jawatan Kuasa Tetap Infrastruktur dan Kemudahan Awam, Pemodenan Pertanian dan Industri Asas Tani, Insinyur Izham Hashim memanfaatkan lawatan tersebut untuk mempelajari kaedah penanaman anggur dan figs yang hidup subur di dalam rumah hijau. Bercakap kepada pemberita RTM ketika ditemui di John Grapevines dan Figs Garden, Insinyur Izham yang kagum melihat kesuburan tanaman berkenaan berkata Selangor Fruit Valley di Bestari Jaya Selangor juga akan memulakan tanaman anggur dan figs bermula tahun depan. Dan ini adalah salah satu yang kita telah pun berbincang dan akan mula dilaksanakan, iaitu ladang anggur di Selangor Fruit Valley di Bestari Jaya di Selangor yang akan bermula tahun hadapan. Sementara itu, John T. berkata ladang tersebut memiliki koleksi anggur terbesar di Malaysia dengan lebih 90 kultivar dan koleksi figs terbesar di Sabah melibatkan 200 kultivar. Ladang seluas 0.8 hektar yang diusahakan sejak 2015 ini merupakan antara tarikan baharu ekor pelancongan Sabah. Universiti Teknologi Mara UiTM Cawangan Sabah melalui projek Dana Pembangunan Usahawan Bumi Putera Sabah akan melaksana program penternakan udang kara air tawar menggunakan teknologi hijau bermula tahun depan. Ketua Kumpulan Berkepentingan Khas Pasukan Kajian Pembangunan Komuniti Profesor Madya Dr. Rosita Elias Uji Mohammed berkata program itu bertujuan meningkatkan pendapatan golongan B40 Bumi Putera dan menggalakkan keusahawanan. So itu yang kita mahu, bagaimana mereka boleh berkembang dari bukannya setakat menternak, tapi mereka harus menjadi usahawan kerana mereka harus memikirkan dari segi aspek jualan, pembungkusan, penjenamaan. Tapi dengan adanya universiti dan teraju kita cuba bantu. Beliau berkata demikian ketika ditemui RTM selepas menjadi tetamu rancangan Kami Bah Ini siaran TV1 di Kompleks Bersepadu KKMM Kota Kinabalu. Katanya 6 kawasan akan terlibat pelaksanaan program itu, antaranya Kampung Muhibah Petagas, Kampung Devanson Putatan, Kampung Ratau dan Kampung Gudon Menggatal, Kampung Terayung Tuaran serta Kampung Kayu Madang Sepanggar. Dr. Rosita berharap usahawan industri kecil dan sederhana di Sabah akan memanfaatkan program tersebut yang merupakan anjuran UiTM Sabah dengan kerjasama Unit Peneraju Agenda Bumi Putera. Masyarakat dalam kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Sekong diminta menyokong apa juga penganjuran program yang memberi kesejahteraan bersama sokongan masyarakat penting bagi memupuk semangat kerjasama serta memperkukuh perpaduan penduduk setempat. Pemimpin Pembangunan Masyarakat Dun Gumgum Haji Jasni Badali berkata, usaha itu juga merupakan pemangkin kepada hubungan erat antara pemimpin dan masyarakat.
Kita tidak menafikan setiap kita punya cara, setiap program yang kita buat memang di situ akan terbina satu jejambat untuk menghubung silaturahim. Bola berkata demikian kepada pemberita RTM selepas merasmikan Majlis Berhatan Berjemaah Dun Gumgum 2019 di Masjid Jurul Hikmah, Kampung Sungai Tiram, Sandakan. Sementara itu, penduduk setempat yang ditemui menzahirkan ucapan terima kasih atas pelaksanaan program berkenaan yang dapat meringankan beban mereka. Ini merupakan suatu platform untuk membantu ibu bapa di Kariah ini yang mana yang kurang berkemampuan untuk melaksanakan kewajipan mereka. Jadi apabila inisiatif ini telah diambil oleh pihak UPPM Bersatu Gumgum, saya mewakili penduduk kampung, masyarakat kampung di Kampung Sungai Tiram. Berterima kasihlah atas program Majlis Berhatan Berjemaah ini. Karena sedikit sebanyak dia membantulah kepada ibu bapa yang kurang berkemampuan lah. Lebih 100 kanak-kanak berumur 7 hingga 12 tahun mintai majlis berkatan itu yang diadakan sejak Khamis lepas di 4 kawasan, antaranya Zon Dandulit, Zon Gumgum, Zon Jaya Bakti dan Zon Ulu Dusun yang melibatkan 18 kampung. Sekian berita dari Sabah pagi ini, kembali kepada Dilaila di Angkasa Puri. Dilaila, silakan.